بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas bagi kita jumpa hari ini dengan majlis yang kedua melalui online, dan kita akan sambung bacaan Kitabu Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita dah sampai bab nombor ke-6, Babu At-Taqwa. بالأسانيد الصحيحة والتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه باب التقوى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية مبنية للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. أنا Okey, baca terjemahan. Ada terjemahan ayat itu. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surah Ali Imran ayat 102. Ni ayat yang pertama, kita ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah suruh kita untuk buat, dan Allah atau Rasulullah yang dia bagi tahu kepada kita itu adalah takwa. Okey, itu maknanya haqqa tuqatih. Okey, ayat yang kedua, Fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Surah At-Taghabun 19. Okey, so maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita pada satu benda yang berkait dengan takwa yang kita tak mampu membuatkan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah suruh kita untuk buat, Allah yang suruh kita ni adalah takwa, maknanya kita mampu untuk membuatkan dia. Okey, fattaqullaha mastata'tum, maknanya kita boleh. Naam. Wa qala, ni yang ketiga, Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. okey, lepas tu وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يصلح لَا لكم أعمالكم. Tak terjemahkan dia. يصلح لكم أعمالكم. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Okey. Maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampunkan segala dosa-dosamu. Sebenarnya ayat yang sama. Kalau kita buat dua benda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membaiki amal-amalan kita. Atau apa-apa kerja daripada kita atau pihak kita, Allah akan membaiki. Tapi kerja kita atau amalan kita dua benda. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkataan yang benar, yang betul, yang tak ada tipu. Ramai orang kalau dia dapat masalah, dia akan cuba fikir untuk satu satu reason, macam mana dia akan lari, macam mana dia pusing kanan kiri. Jangan. So maknanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk buatlah, dan kata apa yang betul, apa yang benar, dan apa yang selepas dia itu bukan kerja kita. Itu Allah punya. Allah akan membaiki. Yuslih lakum a'malakum. Okey, ayat yang seterusnya. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.
Tahu macam mana Imam Nawawi dia susun dia? Dia kata ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu kita kata apa yang benar, apa yang betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan membaiki amal-amalan kita. Walaupun di macam dekat zahir dia macam tak beberapa okey. Kita rasa macam ya Allah nanti akan dapat masalah, nanti tak boleh sambung apa semua perasaan itu akan hilang. Okey, bukan itu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat satu jalan makhraj. Kita akan dapat satu exit. Walaupun kita rasa macam tutup, tak ada jalan. Itu sahaja. Tapi tak apa, macam yang 3 orang yang mereka tak ikut Rasulullah dekat perang Tabuk. Walaupun mereka macam semua orang nampak datang kepada Rasulullah dan mereka bagi satu reason. Rasulullah terima, mereka gembira. Mereka balik dan gembira sebenarnya. Tapi 3 orang itu yang mereka kata benar macam tutup depan mereka. Tak ada satu jalan. Tapi terakhir sekali Allah dapat jalan keluar. Okay? Bukan yang jalan keluar sahaja. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan dia akan dapat rezeki daripada cara atau jalan yang dia tak fikir langsung akan dapat rezeki daripada jalan itu. Okay? Naam. Kemudian in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sahih tak? Ya, betul. Maksudnya Allah berfirman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, yakni petunjuk atau pertolongan, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Surah Al-Fatiha. So tengok di sini di dalam ayat ni, itu kenapa Imam Nawawi dia pilih ayat itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memakai perkataan furqan. Perkataan furqan di sini, dia dekat terjemahan dia kata pertolongan. Okay? Tapi dia bukan pertolongan sahaja, tapi ada satu cahaya atau satu nur yang depan kita, yang kita akan ikut. Tengok macam mana. Semua orang dia sesat, tapi orang itu yang benar, dia selalu tak ada, dia tak sesat sebenarnya. Jalan dia macam lurus, dia jelas, tak ada masalah, dia akan pergi terus. Okay, terus lurus. Tapi orang yang itu satu. Yang kedua, depan orang yang lain dia akan nampak. Dia akan nampak orang ini, ya Allah subhanallah, dia macam kuat. Kita tak mampu jadi macam dia. Okay, itu perkataan furqan. So maknanya dia akan dapat satu hidayah di dalam hati, selalu dia akan pergi di atas as-siratal mustaqim, dan lagi satu untuk orang lain dia macam jelas kepada mereka, dan macam mereka terasa macam tak mampu untuk buat macam orang itu, orang yang benar dia buat. Naam. Qala wa amma al-ahadith fal-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluk قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقهوا أو فقهوا بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع. Maksudnya hadis tersebut, adapun yang pertama daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Baginda menjawab, orang yang paling bertakwa. Mereka bertanya, bukan itu yang kami tanyakan. Baginda menjawab, Yusuf Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Khalilullah. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan kepada Tuan. Baginda bersabda, adakah kalian bertanya kepadaku tentang keturunan bangsa Arab? Orang yang baik ketika masa jahiliah ialah orang yang baik di masa Islam, selagi mereka benar-benar memahami Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perkataan ini tak apa ya. Okay. So maknanya di sini masa yang sahabat Rasulullah itu orang Arab, dan orang Arab selalu mereka fokus di atas keturunan. Dia akan tahu orang ini daripada kabilah apa, dia kembali kepada moyang siapa, selalu mereka fokus di atas keturunan. So satu hari mereka tanya Rasulullah,
Dan Rasulullah sebenarnya daripada mula-mula Rasulullah tahu apa maksud mereka. Tapi Rasulullah dia nak tunjuk mereka kepada satu benda yang ada manfaat dekat hari akhirat. Sebab semua keturunan dekat akhirat akan hilang. Ayah dia akan lari daripada anak-anak dia. Anak-anak dia akan lari daripada ibu. Semua. So tak ada manfaat daripada keturunan sebenarnya. So Rasulullah tunjuk kepada mereka adalah takwa. Itu yang paling penting. Orang yang dia selalu membuatkan takwa, maknanya dia yang mulia. Okay? Ni ada satu orang dia akan tanya, macam mana dia akan jadi mulia, okay? Walaupun takwa itu dia membuatkan dia kepada diri sendiri. Sebab kalau kita dengar perkataan mulia, maknanya dia macam bagi kepada orang yang lain. So macam mana untuk diri sendiri? Faham tak? Maksudnya, kalau dia kata mulia, mana kemuliaan itu kepada orang yang lain? Sebab dia buat takwa kepada diri sendiri. Sebenarnya bukan. Masa yang dia takwa kepada diri sendiri, okay, contoh. Dia kata macam kezaliman itu adalah buruk dan itu bukan takwa. Dia tak buatkan kezaliman itu. Kalau dia tak jadi zalim, maknanya tak jadi ke satu zaliman kepada orang yang lain. Itu maksudnya. So apabila yang kita ikut takwa, maknanya kita jaga diri sendiri dan jaga orang yang lain. Dua-dua sebenarnya. Okay? Itu kemuliaan daripada takwa. Okay, Rasulullah jawabkan mereka adalah takwa. Sesiapa yang paling takwa itu yang paling mulia. Tapi mereka kata bukan itu. Kita nak tanya yang rendah, lagi rendah. So Rasulullah dia kata mana ni Yusuf? Sebab dia Nabi, ayah dia Nabi, atuk dia Nabi, moyang dia Nabi. Okay, mereka kata bukan yang ummah sebelum kita, yang di antara kita sekarang. Dia kata kalau antara kita sekarang, maknanya orang yang keturunan dia sebenarnya tinggi, yang paling baik dekat jahiliyah, tapi masa yang dia masuk Islam, dia masih jadi orang yang paling baik. Okey? Kalau kepada ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dekat jahiliyah, dia orang yang mulia, orang yang baik, selalu buat amalan yang baik. Masa yang dia masuk Islam, dia sambung kemuliaan dia. Okey, dia sambung kemuliaan dan dia selalu buat kemuliaan kepada orang Islam atau kepada sahabat. Kalau nak tengok 7 orang yang masuk, yang mula-mula masuk Islam, Bilal, Sayyiduna Bilal atau Sayyiduna Ammar atau Sayyidatuna Sumayyah, semua mereka jadi merdeka sebab apa? Sebab Sayyiduna Abu Bakar. Dia yang bayar duit, dia yang merdekakan mereka, dia yang beli. So 7 orang yang baru masuk Islam itu hasanah daripada Sayyidina Abu Bakar sebenarnya. Ya. Okey, hadis yang seterusnya qala ats-tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa rawahu Muslim. Maksud hadis yang kedua daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya dunia ini indah dan menggiurkan. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka dia melihat bagaimana kamu beramal. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, sebab fitnah, yakni cubaan yang pertama sekali dihadapi Bani Israel adalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Okey, di dalam hadis ni, terjemahan ni dia kata ittaqu maknanya berhati-hati. Tapi kalau kita memakai perkataan takwa sama juga, tapi ada satu orang dia tanya, apa makna takwa? Dan kenapa perkataan ni di dalam bahasa Arab yang kita memakai takwa? Kenapa tak memakai satu perkataan yang lain? So kita akan kembali kepada makna bahasa di dalam bahasa Arab. Perkataan takwa di dalam bahasa Arab datang daripada perkataan wiqayah. Wiqayah itu adalah partition atau penghalang di antara dua benda. So maknanya daripada makna bahasa kita bawa dia ke makna syariah. So kita boleh kata sesiapa orang yang dia letak satu penghalang atau satu partition di antara dia dan di antara maksiat Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah takwa. Saya ulang sekali lagi.
Sesiapa yang dia letak penhalang di antara diri sendiri dan pada semua azab Allah Subhanahu Wa Taala atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah takwa. Contoh yang di sini, hadis yang di sini An-Nisa, yang perempuan itu. Kalau kita selalu letak satu partition di antara lelaki dan perempuan, kalau saya satu orang lelaki dan saya nak bercakap dengan satu orang perempuan, dan saya selalu buat satu partition di antara saya dan dia, bukan gap sahaja, bukan yang muat, satu muatan yang di antara, bukan social distancing, bukan. Dia kalau nak bercakap dengan dia akan bercakap apa yang perlu. Ni satu partition. Kalau dia tak perlu bercakap apa-apa, tak payah bercakap. Itu satu partition sebenarnya. Kalau dia diperlukan untuk bercakap dengan dia sangat berhajat, dia mula bercakap dengan dia di antara semua orang yang nampak. Kalau mahram dia ada, contoh. Atau mahram saya, macam isteri atau anak perempuan atau sesiapa yang sama dengan saya. So ada satu mahram di antara lelaki dan perempuan. Okay? Ataupun boleh pergi ke satu tempat yang am, yang semua orang boleh nampak. Okay? So apa partition yang kita memakai dia, itu yang takwa. Okay, ini satu contoh. Contoh yang lain, kalau satu orang dengan phone, okay? Dengan phone. Dan kadang-kadang macam ada satu video yang tak beberapa okay. Atau YouTube, boleh nampak apa-apa pun video yang dia nak tengok atau dia suka. Tapi dekat sana ada satu partition. Itu takwa. Kalau dia kata, okay, kalau tak ada orang di antara saya tak nak buka macam YouTube. Saya takut kalau ada satu video keluar. Atau saya akan masuk YouTube tapi tak pergi ke satu video macam iklan ke atau video yang apa-apa video yang tidak ada manfaat. So selalu dia fikir di atas penhalang itu. Apa penhalang? Kalau dia fokus di atas penhalang itu adalah takwa. Okey, hadis yang ketiga, qala ats-tsalitsu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Maksud hadis yang ketiga, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, di sini Rasulullah dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah 4 benda. Yang pertama hidayah, penting sangat. Kalau tidak ada hidayah, mana kita akan tahu betul, mana yang akan tahu yang salah, mana yang akan guide kita, akan bawa kita ke syurga, mana akan bawa kita. Itu hidayah penting sebenarnya. Okey. Yang ada di dalam surah Al-An'am, okey, ramai orang dia akan selalu dia tanya macam mana kita akan dapat hidayah, okey? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Okey, dua benda yang penting. Alladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Apa maksud zulm di sini? Ramai orang dia akan terjemahkan perkataan yang specifically. Tapi kalau kita ikut tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata zulm di sini adalah syirik. So maknanya zulm di sini bukan kezaliman. Zulm di dalam ayat itu mengikuti tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata adalah syirik. So maknanya dua benda. Iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu, dan yang kedua dia tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa atau apa-apa benda. Kalau dia dah buat dua benda ni, apa yang dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan rasa aman di dalam dunia dan aman dekat akhirat. Wahum muhtadun, dia akan dapat hidayah di dalam dunia dan hidayah dekat akhirat. So ni yang, kalau ada sesiapa yang dia tanya macam mana akan dapat hidayah, dengan dua benda. Berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan membuatkan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syirik itu bahaya, dia akan destroy, dia akan hancur semua amalan kita.
Okay, so ni yang pertama, al-huda. Yang kedua, at-tuqa. Yang saya bagi tahu tadi, taqwa. Selalu cari mana penghalang di antara diri dan pada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana penghalang itu? Selalu tanya soalan itu. Okay, wat-tuqa wal-afaf. Al-afaf itu penting sebab tahu nafsu atau apa yang kita suka di dalam hati selalu dia akan kesan pada karakter dia, pada kerja kita, sebab ramai orang dia suka macam harta, suka duit, suka banyak benda. Tapi kalau nak mensucikan diri atau mensucikan hati itu susah. So kita minta tolong daripada Allah SWT untuk mensucikan hati. Okay, wal afaf wal ghina. Ghina sebenarnya penting sebab kalau satu orang berhajat atau satu orang ada hutang, mungkin dia akan tipu, mungkin dia akan janji, lepas tu dia akan break janji itu. So fakir itu atau fakir miskin itu sebenarnya susah. Kalau Allah SWT bagi kita al-ghina itu, alhamdulillah itu nikmat daripada Allah SWT. Okey, sekarang hadis ni adalah doa daripada Rasulullah. Dan selalu, saya akan ulang sekali lagi, ramai orang selalu dia akan tanya, mereka tanya kita, Ustaz, macam mana doa yang paling baik? Boleh bagi tahu kepada saya mana doa yang paling baik? Sebenarnya banyak doa yang paling baik. Tapi kita kena macam pandai sikit untuk macam mana membuatkan doa kepada Allah SWT. Saya selalu cadang kepada orang yang tanya saya, kalau nak doa, sebenarnya doa itu membuatkan dia am dan berkaitkan dia dengan doa Rasulullah. Contohnya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad. Apa yang Rasulullah dia minta daripada Allah SWT, saya minta yang sama. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad. Apa yang Rasulullah dia minta perlindungan daripada Allah SWT pada semua benda yang tak baik atau semua benda yang buruk, saya minta yang sama. Atau saya minta perlindungan daripada Allah SWT. Itu cukup. Apa yang Rasulullah minta, kita minta. Apa yang Rasulullah dia minta isti'azah atau perlindungan, kita minta yang sama. Itu sahaja. Okay? So, macam doa yang am di dalam dia atau termasuk di dalam dia banyak benda. Naam. Okay, hadis yang seterusnya. Qala ar-rabi'u an Abi Tarif Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم. Maksud hadis yang keempat daripada Abi Tarif Adi ibn Hatim al-Ta'i radhiyallahu anhu, katanya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah kemudian dia melihat ada perkara lain yang lebih mendekatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah daripada sumpahnya, maka hendaklah dia melakukan ketakwaan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kita orang manusia tidak tahu ghaib, kita tidak tahu. Dan kadang-kadang apa yang kita nampak dia macam baik kepada kita, tapi lepas macam 1 jam atau 1 hari kita rasa macam, oh, apa yang saya berminat semalam itu sebenarnya tak betul. Sebab kita baru tahu itu benda yang buruk, yang tak baik. Okay? So sekarang kalau satu orang dia sumpah di atas satu benda, saya akan buat benda itu. Kalau saya dapat duit, saya akan membina satu masjid dekat tempat itu. Tapi esok saya dapat tempat itu macam tak beberapa okey. Mungkin ada lama-lama mungkin ada banjir ke apa, mungkin ada masalah nanti. Tak apa. Dia akan break janjian itu dan dia akan buat yang baru. Dan boleh buat kafarah, tak ada masalah, RM150 itu macam kafarah untuk sumpah dia yang dia dah janji Allah SWT. Dan apa yang dia dapat yang lebih mendekat pada Allah SWT, lebih takwa kepada Allah SWT, buat yang lebih takwa. Okay? So maknanya di sini boleh membezakan di antara dua benda yang dua-dua takwa kepada Allah SWT, boleh, tidak ada masalah. Ada satu amalan yang lebih tinggi atau lebih dekat pada Allah SWT pada amalan yang lain, ya betul, ada di dalam Islam. Benda itu ada. Okay? Al-a'malu tatafadal. Bukan semua amal-amalan yang sama.
Kalau ada satu amalan yang kita rasa macam lagi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kecil, amalan itu sebenarnya lebih baik pada amalan yang kita rasa macam lebih besar. So maknanya yang paling penting ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih penting pada kalau amalan yang besar. Okay? Ya. So di sini Rasulullah dia bagi tahu tak apa, tinggal yang kita rasa macam kurang untuk takwa, kurang untuk ikhlas, dan buat yang lagi takwa kepada Allah SWT, yang kita rasa macam lagi ikhlas kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Okey, hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini. Qala al-khamisu an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. Yang kelima daripada Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Haji Wada. Baginda bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah, kerjakanlah solatmu 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan kamu, tunaikanlah zakat hartamu dan taatilah para pemimpin kamu, maka dengan itu kamu pasti masuk syurga Tuhanmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi pada akhir kitabnya. Hadis ini sahih. Okey, di dalam Rasulullah dia bersabda hadis ni dekat Hajjatul Wada. Dan kita ada satu kaedah di dalam di dalam syariah, apa-apa yang Rasulullah dia sebutkan dia di dalam Hajjatul Wada adalah tidak mansukh. Tidak mansukh, macam benar dan hukum dia masih sambung sampai hari akhirat. Okey. Tidak ada satu benda yang Rasulullah bersabda atau membuatkan dia atau iqrar, terima untuk membuatkan dia dekat Hajjatul Wada' itu mansukh. Tidak ada. Okay? Semua adalah confirm dan hukum dia sambung sampai hari akhirat. Ini satu. Yang kedua, apa yang Rasulullah dia sebutkan dia di dalam Hajjatul Wada' itu penting sebenarnya. Sebab terakhir umur Rasulullah, terakhir hidup Rasulullah, ada semua benda yang penting dan Rasulullah dia fokus macam dengan nafas yang terakhir yang dia keluar daripada Rasulullah dia kata as-salah wa ma malakat aymanukum. So maknanya as-salah itu penting sangat. Okay? So masa yang Rasulullah dia sebutkan 4 benda yang di dalam hadis ni maknanya adalah penting dan kita kena fokus di atas dia. Yang pertama, takwa kepada Allah SWT. Ni dan dan kemudian apa yang selepas takwa. Sebenarnya kalau satu orang dia salat, puasa dan dia bagi zakah dan dia ikut apa yang taat kepada pemimpin, itu semua takwa. So maknanya takwa itu yang am. Tapi daripada yang am itu Rasulullah dia mengkhususkan apa benda yang paling penting daripada banyak benda yang bawah dia. Okay? So benda yang pertama itu adalah salat. Itu penting sebenarnya. Dan lepas itu puasa. Yang ketiga, addu zakat amwalikum, zakat. Yang keempat, taat kepada pemimpin. Walaupun dia zalim. Walaupun dia pencuri. Walaupun dia pukul kita. Okay? Kita kena ikut dia. Kena bayar balik atau bayar taat itu kepada dia. Kita panggil dia bayar. Walaupun kita tak suka, tak nak bayar. Tapi kena bayar. Itu hak dia. Walaupun dia zalim. Okay? Walaupun dia, ada beberapa ulama dia kata walaupun dia fasik. Ada maksiat kepada Allah SWT. Okay? Tapi yang paling penting dia Muslim. Okay? Kalau dia bukan Muslim, kita tak ikut. Tapi yang paling dia Muslim, so kita kena bayar taat kepada dia. Okay? Kita akan berhenti di sini insyaAllah. Kita dah sampai ni bab yang ke-7, babul yaqini wa tawakkul. Akan sambung insyaAllah minggu depan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian untuk petang ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.